Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat berapa? Ya? 19. 16. Kat mana? Dan dari kerana qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan dari kerana inilah kerana mana pula? Iaitu binasanya suami dengan sebab lalai mencari nafkah untuk anak isteri. Kata Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, ma syaralaka anillah min ahlin wa malin wa waladin fahuwa alaika mas'um. Artinya, barang yang membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah Ta'ala, iaitu daripada ahlinya, isteri itulah, dan hartanya dan anaknya, maka itu celaka atasmu, na'udzubillah. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Artinya, hai segala mereka yang percaya, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu dan anak kamu daripada zikrillah. Dan barang siapa berbuat ia akan demikian itu ini lalai, maka mereka itulah segala mereka yang kerugian mereka itu pada hari akhirat. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maknanya berjaga-jagalah kita ni orang yang bernama suami ataupun ayah, kerana ramai sangat bila jadi suami binasa. Dulu masa bujang okey, bila jadi suami jadi jahat dengan Allah Ta'ala. Dulu tak ada bini dan pergi surau, bila ada bini tak ada pergi surau dah. Dulu tak ada anak dan pergi semayang. Ni anak 3 orang tak ada semayang. Batu kata Sulaiman, Abi Sulaiman Ad-Darani, ma syaghalaka, apa yang tiada, apa yang mensibukkan engkau, anillah, daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Ta'ala maksudnya kita siapa tak dang nak tunai kewajipan semayang, tak dang pergi dengar, tak dang nak cari akhirat, tak dang dengan sebab harta atau bini atau anak. Dengan sebab anak, bini, harta. Harta ni maknanya kerja tu lah, cari makan. Jangan kata saya ada harta tu harta lain, tu harta banyak. Maksudnya cari nafkah. Dengan sebab cari nafkah, maka jadi sibuk daripada Allah. Maksudnya lalai. Lagu mana orang lalai? Tengok orang ramai tu lah. Contoh ada bukan payah sangat. Bukan payah nak tengok orang yang maknanya siangnya cari makan, tapi kalau malamnya orang ngajar pergi serai tak pergi. Tamat tak gitu? Ya tu. Ya dah tu. Faham? Cari makan banyak masa awak nega. Awak gaus mi, awak nepek semi, awak pasang mozel, awak candak, awak lauk. Awak jadi ikan ni jadi jaga. Ni jadi askar, ni jadi polis, ni jadi topi merah. Ni jadi JKK. Tak ada hari. Tak hari. Senang nak tahu tak hari. Tak kira lah. Ni jadi esko, ni jadi menteri besar, ni jadi Dana Menteri.
Cari makan belaka tu. Dah salah lah. Sebab Allah suruh kita cari makan. Dibubuh makanan ni di bumi, dalam tanah, ada kat bertukang, ada di laut, macam-macam bahasa nafkah. Pergi cari lah. Wabtaru min fadlillah, Tuhan kata. Pergilah cari rezeki Allah. Maknanya cari rezeki tak salah. Jadi tukang tak salah, jadi nelayan tak salah, jadi khani tak salah, jadi acko tak salah. Tak salah belaka pasal kerja tu nak cari nafkah. Dah salah tu siapa dak dang gisurah. Nah. Oh, kata jangan main kontraktor tu. Oh, nyak barang kontraktor. Tahu dah kontraktor, dah lagi dah orang ngajar-ngajar pada ain, dak dang apa. Kontraktor bodoh. Tak ada kira siapa-siapa. Faham? Pasal apa? Mencari agama ni kewajipan. Sebagai bekalang kita nak balik kepada Allah. Jangan main esko. Dan ngaji tak fardu ain. Tak masa esko lembu. Ini tak ada kira apa-apa. Faham? Dia kena gitu. Dalil dengan adik-adik kita kan? Tidak masing-masingnya dengan kaedah qadar yang masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah. Tak? Kadang-kadang kita kabar dah, bering jadi kerja sangat. Ingat attack, kemati gi attack, surah capu attack jemaah. Tak akan. Ni oleh balas dengan kita pula. Qadar dia dah. Faham lagi? Jadi kita tak boleh nak beri hidayah. Allah Ta'ala lah. Nah. Yang heran boleh 100,000 sebulan, banyak Nak jaga boleh 1,000, dia boleh 100,000. Tapi dia boleh tak makan sama banyak dengan jaga makan? Tak boleh. Dia orang kaya makan sikit je. Sebab apa makan sikit? Ada penyakit kecing mani, air kecing, mau semut burung, kolesterol, jantung ada. Faham? Migrain. Tahu tak Haji migrain? Sakit kepala. Sakit kepala, hutang banyak. Faham? Datuk, 2 mulut yang makan nasi. Dari lagi ya. Ambo 100,000. Kalau 100,000 pendapatan sebulan, sekali makan seguni jalur. Baru imbuh. Kubang sekop bagi 2 dengan bini. Faham tak? Panggil orang kaya sungguh. Dah nasi setengah pinggang, tengah pinggang dah habis. Baru suap dia mulut, kering telefon. Kena mari ya. Ada tinggal nasi. Tengok jaga 800 gaji je, tengok jaga hospital, jaga sekolah, tengok dia makan tengah hari isi buku macam orang bela polong nasi. Faham tak? Dia anggap puak stambung nasi. Tuhan beri dia tak apa 1,000 sebulan, tapi Tuhan beri nikmat boleh makan sedap. Orang ni Tuhan beri 100,000 sebulan, Tuhan tarik balik nikmat, tak boleh makan banyak. Tu boleh tahan lagi, tak boleh makan banyak. Ada orang yang Tuhan beri nikmat, ada harta, ada projek, ada pakat, ada bini, ada rumah, ada kereta mewah, tapi Tuhan tak benar dia menjejakkan kaki ke surau mendengar kuliah agama. Hak tu celaka dah, dulu kini selamanya. Dah. Hak gitu kau ramai. Sampai maknanya kalau cari makan siapa dak mari surau mana dak imbuh kalau kaya lain, puas hati dah, susah akhirat, senang di dunia. Ada goksa ni tak ada. Pakai kacil kereta. Dak mari dengar. Faham? Orang dekat buruk siapa dak mari kat orang ngajar tafsir. Kalau tak mau mari dengar, biar puas hati cari harta. Tu gua ni sibuk ngak dak mari surah, dak mari kat orang ngajar, sibuk cari harta. Dah dia pakai benda. Dia puas hati dah. Rumah banglo 3 hotel, ada kolam renang belakang. Orang gaji bibik Indonesia 9 orang. Faham? Kereta 10 buah. Hak murah sekali Lamborghini. Faham? Hak mahal sekali kancil tebuk. Faham tak? Dah. Maknanya PT dalam bank 1.9 juta, bini 4 orang. Anak-anak ada mereka belaka belajar. Mah ada 15 kilo.
taruh dalam TV. Nah, buah hati lah, ada hari surah. Padahal dah kena azab akhirat pun, jahil dunia, jahil akhirat, tapi dunia puas hati. Ni dah hari surah orang ngajar, dah hari ngajar tajwid pun tak ada muka dia. Orang ngajar fiqh pun tak ada. Orang buat usrah buat apa, dah hari surah dia. Sembahyang Jumaat saja. Dah dah nak hari banyak sangat, sibuk sangat. Dah pakam dia. Pakam dekat Pakam dekat je sampai dak hari surah. Nah, berat nanang. Ngehandak-handakat jadi bakaran api neraka lagi. Faham? Dengan sebab ada anak, ada bini, jadi lain dah. Dulu kecang mari. Oh, ni dah apa dah. Sebab apa? Nikah. Oh, dulu jangan. Dia nak malang. Tiap malang kuliah hari. Tanya pula ustaz, paisa ada buat pula? Paisa. Aduh, apa gari tu nak paisa pula. Tamaknya dah nikah. Nampak? Seminggu tiap-tiap malam jadi seminggu 2 kali. Lepas sebulan sekali. Masuk bulan 3 dak mari langsung. Warna lama sebulan lebih dak nampak orang puang pregnant. Tahu tak di pregnant? Tak tahu juga. Sekolah Jepun itu juga. Jepun panggil Yamamoto. Mana perut besar. 3 bulan dah 5 hari dah ustaz apa? Bini perut besar, ngandung, anak sulun. Banyak mutah le ni. Berjelabak kali atas tangga mutah semua. Jadi tak sapati nak pergi surat tinggal ke dia. Tak apa-apa. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Terang-terang dah. Auladukum dengan sebab anak isteri kamu dak mari surah dah lening. Faham? Nabi Ibrahim tinggal anak dengan Siti Hajar, anak atas dukung. Nah, di tengah padang pasir Mekah, tak ada rumah, tak ada atap, tak ada air, tak ada nasi, tak ada beras, tak ada pitih, tak ada orang, tak ada benda. Tengah padang pasir. Atap pun tak ada. Tinggal balik ke Palestin dengan perintah Allah. Kita nak tinggal bini sekejap kuliah maghrib tak boleh dah. Tu kata jahat. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin terlebih membaikkan perangai dan muafakat akan ahlinya itu dalam kesukaan hawa nafsu hingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya. Di antara lagi orang laki-laki ni binasa masuk neraka dengan sebab berkahwin duk turut kehendak nafsu anak bini dia. Tengok le ni bini pakai baju lengan pendek, ada apa-apa tu lelaki? Ada bini tak tutup kepala, bini pakai skirt, bini pakai kain belah kat peha. Tak ada apa-apa tu lelaki. Tu lelaki tu macam gas poket bodoh tu. Kan Tuhan kata dalam Quran, ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum nara, dan anak bini kamu jangan deraka. Kalau deraka masuk neraka. Maknanya jangan biarkan mereka berbuat maksiat. Hak kita pesan dah, dia buat belakang kita tak tanggung jawab. Ni yang depan mata. Tengok balik raya baru ni natu rambut merah, natu kuning pada bulu jagau. Faham tak? Rambut natu. Mak dak kata apa, tua suka sangat. Nampak? Tunggu atas tangga ni. Natu. Balik nge-bank. Tupang bank keling dengan Cina. Faham tak? Anak aku balik juga. Ada pula natu balik dak tutup. Anak keluar pendek. Keluar pendek balik raya. Turun kereta keluar pendek. Sebab apa? Jadi keluar pendek lah ni. Hija kolpo. Tak apa hija kolpo ni kalau elek. Dah bahasa sagang dia. Orang kolpo lo panjang lah dia tu. Bini rambut merah. Suka tua. Bangga besar berasa hati. Natu rambut merah balik tumit tinggi 9 inci. Kelkok bahang payah masuk kaki. Faham tak? Hebat, orang kata hebat.
Oh natu kita lah tu. Hak anis je. Hak tu lah. Hak kerja kolpo. Faham tak? Kerja benda kolpo. Oh khani sekolah. Bahasa baru khani sekolah rambut merah. Faham? Kalau balik tu rambut merah kerja benda. Buat album lah penyanyi terkenal. Boleh tahan kira rambut merah. Ni khani sekolah. Comel sikit muka pada jaga. Faham? Rambut merah dah berat menandang. Nak turun maybe rambut merah. Berat tu. Dia kalau nak rambut merah, kain pakai seksi-seksi, nak turun Ferrari, mana Sabah. Dah laga pun Ferrari, 4 juta sutik. Faham? Ni kenari. Faham tak? Kenari rambut hitam lah pada. Pakai tudung. Faham? Tak, sebab bila bapak tak kata apa, bapak menjadi fasik. Mak tak kata apa, mak menjadi fasikah. Faham? Nama yang jahat di dalam Islam dengan sebab anak. Nah, dia nak marah gua ni, Allah biti 300 sebulan. Siapa sama 300 masuk sebulan. Nah, tak payah cop JKK. Faham tak? Anak atau tak arah dah lah. Macam budak-budak puan lah ni, anak dara kerja. Nak bila dia kerja, dia wibiti ke mak 100 sebulan, dah gaji 400. Tunggu kedap. Nak kedap kasu, kedap beg, kedap apa boleh 400 wi ke mak 100. Mak dah arah dah lah pakai luar ketak. Nak boyfriend mari ambil di rumah, tak kata dah mak. Siapa dia? Kawan kita mak. Oh, kawan pula dengan orang lelaki dah aik. Gitulah. Faham tak? 2 kali haji mak. Haji beruk. Boleh pula anak kita pakai gitu, tak kata apa. Dah mana agama? Agama ni kita mempraktikkan perintah Allah. Hak belakang kita tak apa, kita tak nampak. Hak depan kita bertanggungjawab. Dah kalau anak balik daripada Kolpo, balik daripada Penang, balik daripada Johor, tak pakai tudung, tak kata apa ayah. Nah, molek-molek ada pula pergi raya pula, bawa ayah bawa mak, tak kata apa juga. Natu kepala daga terus, cocok sanggur atas bubung. Pesen orang Kuala Lumpur. Orang kata natu mak tu tak akan tudung tu. Pesen orang lening, tak kata mana. Gitu je lah. Tak ada agama terus. Nak patut mak tu kata buat balik ingat bini ingat gini, buat malu kau orang kampung. Kata gitu. Ada? Kata gitu. Ada. Salam wi ampau dalam kocek mak ada apa gedik ada pun. Faham? Wak raung pula dengan Nazaria pala mak tu bik kok sangru. Oh hebat lu rasuah dah. Tetapi taklah ada sekalian itu dengan pertengahan. Jangan kita turut belaka. Dia kata mang kita pakai baju lengan pendek sekali t-shirt. Nak pergi patai. Makan sutung goreng, celup tepung, tak boleh, haram. Nak pakai lengan pendek boleh. Duduk dalam kereta jangan turun. Dalam kereta tak apa. Patut orang marita pula aku dalam kereta nampak bini kita lengan pendek, siapa suruh kita? Bila tubik pada kereta dia panggil public, di khalayak ramai, hukumnya haram. Apa lagi? Dan motosikal haram sudah dah. Saya tak ada dinding. Faham? Alah kereta boleh. Malang tak mau pakai tudung, nak duduklah kereta. Tak apa. Pasal dalam kereta malang orang tak nampak. Tu kaedah dia. Jangan turut kan. Sebab tu kita belajar hukum syarak. Hak ni halal, ni haram. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Jadi bila anak bini kita minta benda yang haram, kita tak benar. Boleh abang pakai lengan pendek sekali, tak boleh. Jangan kita kenda. Kalau nak kenda benda hak bukan hukum syarak. Tak apa lah. Dia nak beli barang tu boleh kenda tu. Tu lain tu, kerana syarak benar. Kalau kita tak mau beli lagi pun tak apa, nak beli selalu ke dia pun tak apa, selipar baru. Tu hak kita. Tapi hukum syarak ni
Faham? Dia hanya boleh nampak siapa kat lengan ni. Nah, orang puan pakai baju ni kat lengan ni dua pergelangan tangan. Dah boleh pakai gini-gini sisi-sisi dah boleh. Nah, mereka tiup dia angin. Orang pun ternampak lengan dia. Tak dosa tu angin tiup. Angin pun salah. Faham? Ni lengan pendek awal-awal dah. Tengok pergi beraya tu. Salang waktu salang orang ni untuk lelaki tak kata apa. Dengan kawan jabat salang tak bini. Raya punya pasal. Raya ni maknanya happy kan. Tak ada hukum syarak kan. Lepas pada dengar khutbah kat ni, turun beraya jabat salang pula jatang tina. Tadi dengar dah ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai manusia, hendaklah kamu takut pada Allah dan berbekallah. Sebaik-baik bekal itu takut pada Allah. Boleh dah khutbah raya. Mari beraya jabat salam pula. Bini dan laki pula tak kata apa. Bini jabat salam ngebah jabat. Dah boh kan? Nak? Tak kata apa lah. Kena dengan saping, kena dengan baju Melayu kilat. Nak? Kena dengan sokok hitam. Tak kata apa. Patut ambil sokok tu sekekuk atas muka. Hukum syarak tak boleh. Sesiapa yang membenarkan isterinya melakukan dosa di hadapan matanya, maka suami itu menjadi dayus. Dayus tidak masuk ke dalam syurga. Faham? Orang yang membiarkan isterinya berjalan tanpa menutup aurat, maka dia juga dayus. Tak kira dia haji, dia ustaz, dia tuan guru, dia ulama, dia wali, tak ada kira. Bila membenarkan anak dengan bini dia buka aurat dia khalayak ramai, nama dayu lekat di atas dahi dia. Kalau haji, haji dayu. Kalau tok imam dayu. Kalau ustaz, ustaz dayu. Faham? Bila dayu tak boleh masuk syurga. Nak peseng tak apa. Nak peseng bunga nak apa tu boleh tahan kira. Ada khilaf ulama. Benda khilafiyah ni tak masuk perkara mungkar. Dia perkara mungkar ni hak ijma' ulama. Kalau tak pakai tudung nampak rambut jelek, hak tu bukan khilaf, hak tu ijma' ulama. Kalau belah kain siapa nampak labu putih tu bukan khilaf, tu ijma' ulama. Kalau pakai baju ketat, luar ketat apa nampak punggung puing, hak tu bukan khilaf, tu ijma' ulama. Kalau pakai baju warna-warni tu ada khilaf lagi. Faham? Kalau pakai tudung ada ropo-ropo tu ada khilaf lagi. Faham? Dan ni paling jaga dah bini. Mulai-mulai ada raya punya pasal. Di bahan sate, makan sate. Bini kain depan comel dah raya. Pusing belakang tengok belah siapa atas pada lutut belah. Daripada bawah ni siapa pangkal paha. Pesen baru daripada Walpo. Tu lelaki tengok bini keluar betih merah gitu. Kalah bini aku. Berasa bangga pula. Memang orang bodoh dia bangga. Kalau orang yang bertakwa dia tengok bini dia pakai belah gitu, derah-derah dia heret masuklah kereta. Balik pakai baju jadah natang dia gini. Faham? Malu untuk lelaki. Jadi tak ada benda untuk lelaki. Tak rasa benda. Bini pakai punggung puing tak rasa benda, tak akan dudung tak rasa benda, rambut tubik jelek tak rasa benda, belah sampai sekat peti tak rasa benda. Sebab tu lelaki tu bukan orang sepoket. Ada benda. Anak-anak pula nak buat perkara yang haram jangan benar. Ayah kita nak masuk, kita nak lomba lari, anak puan kata nak masuk tandingan lomba lari boleh wakil, jangan benar. Mana boleh berlari di depan orang lelaki tukar tengok ramai-ramai dengan luar pendek dengan baju sekerat, walaupun wakil Malaysia sekalipun tak boleh. Wakil planet bumi lawan planet mustari tak boleh juga. Dan saya kata wakil maknanya sekolah wakat apa? Faham? Boleh anak puan kita pakai luar pendek berlari dalam stadium, boleh tak? Haram. Tak boleh. Dan kalau orang puan tengok haram juga. Apa? Sebab luar pendek tak boleh tunjuk sama puang. Puang sama puang lutut sampai ke pusat saja. Kena faham baik. Dan ni ayah tukang giata anak masuk Sukang Malaysia, berlatih lompat tinggi anak.
Ada orang atau anak dara dia petang-petang di belatih, anak dia dara dia main dia berlawan cokok. Dak. Sepak takraw. Nampak ayah 3 kali haji, anak puang main sepak takraw. Faham? Dipanggil haji walenggek. Tak tahu ke benda. Nah. Jadi dengan sebab anak, dengan sebab bini, kita masuk neraka. Anak orang lain telanjang buka aurat, kita tak masuk neraka. Anak kita buka aurat, kita masuk neraka. Bini orang tak pakai tudung, kita tak terlibat. Bini kita tak pakai tudung, kita masuk neraka. Pilih nak hak mana. Tuhan tak larang cariah kita. Faham? Tuhan larang neraka perintah dia. Islam ni kan panduan. Dah ikut panduan bunuh jahanam. Tetapi hendaklah ada sekalian itu dengan pertengahan, maka jika ada ahli itu mengerjakan sesuatu yang mungkar yang menyalahi akan syariat, sama ada yang haram atau makruh atau kurang adab, hendaklah ditegahnya akan dia akan ahli, dan memarahi akan dia akan ahli. Kalau bini kita, anak kita buat perkara yang haram, wajib kena larang. Jangan tengok saja. Tengok saja dia panggil redha. Redha ni maknanya hati tidak marah. Faham? Dan kadang-kadang kita pun tak tahu benda tu haram, pasal kita pun tak gigak orang ngajar. Jadi bila anak bini buat benda yang haram, tak kata apa kita. Sebab tu kena pesan orang, kalau di rumah kat TV, jangan tengok dah orang joget tu. Faham? Kalau orang joget tak payah tengok. Tu rancangan mal'un yang kena laknat. Jatang tina joget atas petah. Tak kira lah TV berapa-berapa pun. Faham? Tak boleh hak tu. Hak tu tak ada khilaf ulama tu. Tu semua tu usaha-usaha jahat daripada Yahudi Nasara. Diresapkan ke dalam dada-dada umat Islam. Akhirnya sekarang umat Islam boleh terima. Tengok hari raya lah program 6 hari turut-turut dari pagi sampai ke tengah malam. Nah, TV 1 artis ni menyanyi raya, TV 2 artis ni pula, TV 3 artis 60-an, TV 9 artis 90-an. Nah, panggil pula penonton menyanyi atik naik atas petang ramai-ramai nyanyi. Hak tua, hak muda, hak pakai tudung, hak pakai sokok, habis nyanyi belaka. Diperbodohkan oleh usaha-usaha jahat, tangan-tangan fasik yang merancang program-program maksiat. Nah, makan dia semua. Ada benda sifat 20 tak reti, hukum tajwid selerak tabak. Nah, bukan kata tak boleh tengok TV, faham? Pesang tak rumah. Kalau balik rumah tengok bini anak duk tengok cerita orang nyanyi, tutup selalu. Faham? Kita tutup, anak kita buka pula, makna dia lawang kita. Faham? Bila dia lawang kita, ambil tangan gini, lipat gini, tunduk gini, lekuk. Takkan tak boleh. Kita ayah. Kalau kita tutup rancangan joget, anak kita pergi buka pula, kita tak kata apa, berat nana. Nolak kita pada awal tak marah dah. Balik surah, balik sejid, tengok orang duduk tepik lama, coceng, music. Kita tak kata apa dah. Maka pergi masuk dalam bilik air, selok kain guting. Faham? Buang batu. Tak usah jadi ayah. Pasal ku anfusakum, jaga diri kamu wa ahlikum, dan anak bini kamu. Mana program-program hak haram dah boleh tengok, hak haram boleh tengok, warta berita, ramalan cuaca, boleh tengok tu, cerita rimah belawang dengan cacing. Nah, tu tak apa lah, kisah gempa bumi. Nah, tu tak apa lah. Nah, bukan semua, tapi dah kita ni ada, tak ada halangan tu, buka nak tengok cerita apa pun. Nah, makna kita ni tak layak bernama suami, tak boleh nama ayah lagi, tak rok cetong. Nah,
Maka segianya jangan sekali-kali menolongi akan ahli pada perbuatan yang menyalahi akal syariat agama yang suci, seperti firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan bertolong oleh kamu atas berbuat kebajikan dan atas takut akan Allah Ta'ala, dan jangan kamu tolong atas berbuat dosa dan berseteru. Kalau benda salah syariat, jangan benar. Anak puang nak pakai seluar ketat, nak tubik luar, tak boleh. Anak puang beli kain skirt nampak putih, nampak kepala utuh lagi jalan, tak boleh. Tak boleh tu veto. Faham tak? Bukan boleh pelanggar, veto, muktamad, kuasa veto. Luar gini, hak ketat gini, mu nak pakai dalam rumah. Setakat pintu tu saja. Tubik pada pintu tu haram. Tak boleh kata gitu. Tengok orang bini nak bini. Faham? Kenalah kita ni ada kekuatan sikit, tak banyak pun biar ada sikit. Nah, anak kita buat tubik juga keluar tu, dia tegih balik karang. Okey, buat mari seluar tadi kerak 3, faham? Serak kesat kaki depan, serak kesat kaki dapur. Nah, hak lagi buat kesat motosikal. Tak kata apa anak, dah boleh main aja aku main kerak 3 terus. 65 seluar 3 lah, faham? Tu baru ayah. Ni seluar baju lengan sekerat ni mun beli mun pakai nak tebik luar. Tak boleh. Pakai dalam rumah boleh. Katakan nak puang. Kalau tengok dia beli baju lengan pendek, pakai dalam rumah ayah, tak apa. Berat waktu tebik luar kat dia. Karang siap 2. Ubuh dapur. Depan dia guting. Ai tak lewat mai ayah aku. Dia kata jenis hising. Ha tak? Baru orang panggil ayah. Ni dak ada apa-apa. Balik surah tengok anak duduk luar kat pintu pagar luar pakai baju ngam pendek. Orang datang duduk tengok anak dara, tak kata apa ayah. Oleh ada. Nak. Tok Imam sama kok. Tok Imam untuk bila sama bodoh. Dah. Dak bodoh apa kalau lok anak itu buat lagu tu. Bodoh panggil. Nama kita lagi jatuh, maruah lagi tercemar, Tuhan lagi murka. Nah, berkat kau tak ada, setan suka. Bahasa kita tak reti. Kalau benda hak mana sabar, hak selari dengan syariat, tak apa. Bukan wajib pakai jubah. Nampak? Tak apa, nak jalan pakai baju kurung, nak pakai seluar baju kena labuh, seluar tak boleh ketat. Nampak? Ajar gitu. Daripada kek sampai besar kita duk masuk sama benda gitu, akhirnya dia reti. Nah, dia faham. Tak boleh pakai luar gini, tak boleh. Baju gini baru boleh. Nah, lengan pendek tak boleh tebik luar, lengan panjang boleh buat tebik luar. Sekali orang mari nak beraya, dia pun dia kata masuk dalam bilik. Buat apa berlari tu? Dia ambil baju lengan panjang. Reti bahasa tu. Nah, kena hak dah reti bahasa bini kemar katung tu. Molek-molek ada, tak ada hak, dia kira pagi ni. Bukan sokmo-sokmo. Nah, orang mari TMB, mari cek mata. Cek mata api kan. Nah, ada tak mata api yang umur zaman dulu duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah kena masuk ke pintu tu. Masuk ke pintu, tuan rumah tak ada, tinggal bini. Bini kemar katung. Nah, kemar katung bini. Dia kata, masuk tengok mata dia duduk dalam. Kemar katung ni. Kilah pula awal-awal longgar gitu. Berat menanam. Atas ni ada benda kepala bau dengan tekak tu big. Nah, ada apa-apa tu api neraka tu. Tok lelaki bapak fasik tu. Pasal dak reti aja. Nah, maka sangatlah besar kelas kesalahan dan berkejahatan pada Allah SWT dari pekerjaan laki-laki yang mengikut kata isterinya dalam menyalahi akan syariat. Sebab tu kalau perkara yang baik, tak apa. Nak pergi jalan duana ni mek, nak pergi rumah mak saudara tak raya lagi rumah mak saudara, nak pergi pergi dengan anak tak apa. Dah pakai, tak apa, pakai baju kurung boleh.
Jangan benar anak kita keluar rumah, bini kita keluar rumah tak pakai tudung. Nah, jangan benar anak kita kalau umur 7 tahun le kata kena pakai tudung. Faham? 7 tahun tak sampai 7 tahun tak apa, tak pakai tudung. Nak puang. Tu Islam dia panggil. Nampak? Tu Islam. Dia nak sangat Islam tu, Islam tu. Masuk 7 tahun dah pakai tudung. Walaupun dia tak berdosa budak tu kalau dibuang tudung. Pasal pakai tudung tu bukan kewajipan atas budak 7 tahun. Kerana kewajipan syarak tak terkena kepada budak yang belum balik. Tetapi kewajipan tu atas dasar tarbiyah daripada ibu bapa. Faham? Wajib kita tarbiyah. Lawa hal lain. Tutup aurat nombor 1. Tutup aurat dah tapi peseng nak belawa sikit. Boleh tahan kira. Ni maknanya tak tutup aurat. Berat tu. Berat tu tak tutup. Tak malu pula. Pergi pasar beli kepuk, berjalan boleh ada makan angin, duduk rehat atau turut bini dogok kepala. Tok lelaki pakai sokok. Patut ambil daunnya lilit kepala. Dah bini tak akan tudung pakai sokok apa? Pakai sokok ni mana orang jeruh. Pakai tayak, pakai piah. Dah bini tak akan tudung mana mudah jeruh tu. Hak anak nak main nak apa tak ada salah. Hak canggah dengan syariat jangan turut. Bini nak pergi berjalan, nak pergi bawa kawan dia, tak ada salah pada syarak asal kita izin dan tutup aurat. Dia rapuang ni kita tak boleh percaya sangat. Bukan dia tu menawar, tapi tak boleh percaya sangat. Kalau kita ada jabat dia kata nak pergi rumah saing sekejap. Pasal dia ada buat makan dengan kawan-kawan sekolah dulu. Kita tak apa lagi, jangan pergi lama balik pula. Faham? Pakai tudung tutup aurat molek. Dia kata lah memang dah, dia kata. Jadi kita suami yang cerdik ni kena itar tak. Jangan lok selok-loknya. Kena gitar tak. Kita tak ada mau kawan dia lesong kita pergi lewa tak. Kita tengok dia cakap sangat, dak akan tudung. Cerdik itu lelaki tu. Anak gitu kok. Kalau kita atau tuition atau apa, kita mari awal sekali tengok kita guna keadaan. Bukan nak suruh jadi uduh, nak suruh jadi molek. Kadang-kadang dia buat benda yang tak molek, dia tak ada, kita tak mari lagi. Bini kita gitu juga. Kita pesan dah pakai tudung, dia tubik sirang bunga tak pakai juga tudung. Kalau kita tak ngita, tak tahu. Faham? Bila kita tahu dah, kita khabar ke dia tadi guna tak pakai tudung. Dia kata bila pula? Ada kat orang puang. Ada orang khabar. Orang mana khabar? Percaya ingat kau orang? Tak percaya, aku tengok sendiri. Dia payah. Dia kat jenis gitu. Tapi jangan lok selok-loknya. Sebab dia dah berlarutan, kita menanggung malu. Tu panggil pandai menjaga anak dan isteri. Tapi rosak juga nak buat guna. Kita berusaha. Allah yang menentukan kejayaan. Kita atau ngaji pondok, ngaji madrasah kadang-kadang tak jadi juga. Tak ada arah dah tu. Hak tu takdir dah. Pasal kita telah berusaha. Bukan kita mesti mendapat kejayaan. Manjadda wajada tu pada adat. Siapa yang bersungguh-sungguh, adat kata berjaya, bukan wajib berjaya. Seperti kata Hasan Al-Basri, wallahu a'lam. Kita tengok soalan dia. Baik, soalan yang pertama. Mak saya ada simpanan KWSP lebih kurang 15,000. Umur mak saya dah masuk 50 dan telah mengeluarkan duit KWSP sebanyak 5,000. Kiraan zakatnya macam mana? Yang kedua, saya buka sebuah kedai kecil je sebab kurang modal. Ada orang suruh buat, saya mohon bantuan daripada Maidam. Boleh ke? Setahu saya Maidam menguruskan duit zakat. Baik. Soalan pertama, mak dia ada KWSP RM15,000 dan dia telah keluarkan RM5,000. Zakatnya macam mana? Dia wang KWSP ni, dia kira harta yang tidak sempurna milik. Nama kita dah, tapi kita nak belanja selalu tak boleh. Tu panggil harta kita.
Orang lain nak ambil tak boleh pasal nama kita. Jadi bukan harta orang lain, harta kita. Tapi kita nak pergi ambil tak boleh, melainkan kena sapan 50. Jadi bila kita telah jadi milik kita 5,000 tu telah kita draw buat keluar, maka tu panggil milik sepenuh. Bila milik sepenuh wajib keluar zakat. Wajib keluar zakatnya kira mudah ginilah, 2.5% daripada 5,000. Jadi kalau 1,000 RM25, kalau 5,000 bermakna RM125. Faham? Daripada 5,000, RM125 beri ke orang miskin. Tengok ada orang miskin kat rumah, sebuah rumah anak 3 orang 4 orang, sebuah rumah RM125. Niat dalam hati inilah zakat harta yang wajib ke atasku. Faham? Gitu. Lepas tu hak baki lagi tu, nah 10,000 hak tu tak kena zakat lagi. Pasal apa? Tak sempurna milik lagi, ada dalam tu. Nah, bila waktu B ada qabak milik sempurna kena zakat. Nah, jadi hak tu dia. Kemudian dia ni kata, ada orang kata ke dia kalau nak minta bantuan ke apa ke, boleh pinjam dengan Maidan. Ya, boleh. Nampak? Majlis Adat Istiadat dan Agama Islam Melayu, Maidan. Dia bukan saja menguruskan zakat, walaupun banyak di antara fungsinya menguruskan zakat, tetapi ada juga memberi bantuan-bantuan kepada orang yang memerlukan, atas dasar pinjaman dan seumpamanya. Boleh. Cuma keadaan sekarang ni dipolitikkan. Ada saing JKK bakal boleh lalu. Tak ada saing dia tu pakai payahlah gitu gini. Jadi payah banyak masalah. Sepatutnya tak usahlah politik gitu, rakyat belaka kan. Dia politik ni sekadar jawatan je. Maknanya orang yang menang memerintah dia dapat jawatan, parti yang kalah tidak diberi jawatan. Itu baru politik, baru tu. Pasal apa tak boleh jawatan esko? Pasal dia parti dia kalah. Tu benda Sabah ni tak, rakyat pula kena juga. Pasal ada sokong dia itu ada boleh bantuan Maidan, ada hak tak boleh zakat dan sebagainya. Soalan seterusnya, boleh tak kita berdoa kepada Allah dengan doa ini? Ya Allah, jika si fulanah itu jadi jodohku, mudahkan untukku. Jika bukan, jauhkan dariku. Jika perasaan ini, iaitu mencintainya kerana-Mu, bantulah kami. Dan jika ini kerana nafsu semata-mata, jauhkanlah ia daripada kami. Ni set bercintang lagi. Dia doa istikharah. Dia kasihlah dengan seorang awet, tapi bagus dia doa istikharah. Dia kata perempuan ni kalau baik untuk aku, maka jodohkanlah jadi isteri aku. Betul dah. Ni orang panggil istikharah. Istikharah ni kita minta kepada Allah Ta'ala membuat pilihan bagi kita. Kita pilih ni kita tak nampak, kita nampak zahir. Apa yang batin kita tak nampak, apa yang rahsia kita tak nampak, maka kita serah pada Allah membuat pilihan. Kerana anta ta'lamu ma la a'lamu, engkau mengetahui benda yang aku tak tahu. Yang aku tahu, aku tengok comel dah. Yang aku tahu, tengok dia ni molek dah, sabah dah dengan aku. Tapi rahsia Allah lebih tahu. Maka kalau dia tak pakai rawan, mu lebih tahu, maka jangan jadi isteri aku. Kena dah. Comel gini. Soalan yang kedua, saya sering teringat wajah seorang perempuan. Kata dah set berat ni. Tapi biar dia tanya. Orang tak kenal dia tanya. Yang saya kenal di sekolah hingga kan terbawa-bawa dalam solat. Gana nak menghilangkan gangguan tersebut, kahwin. Kita kenal ke seorang perempuan zaman sahabat, dikabur ke Nabi. Dia kata kenang kepada seorang wanita, maka laki-laki itu dinasihatkan oleh Nabi supaya masuk meminang. Kata laki-laki itu pula, saya tak banyak harta. Dia kata berilah sekadar apa yang kuasa olehmu. Itu satu hadis. Hadis yang lain pula, seorang laki-laki kata saya ingin nak ke seorang perempuan, tapi kalau nak masuk nikah tak ada skepeng. Nabi kata masuklah minang juga, carilah belanja. Wala khataman min hadid, sekalipun sebetuk cicing besi belah rotang. Maknanya Nabi suruh pergi minta.
Mana kalau kita kenal, tak kira kawan sama sekolah hari tu atau sama J hari tu, tak kira lah. Faham? Dah kita kenal, siapa terbawa-bawa dalam hati, pergi minta. Tak payah. Jangan ikut pasal orang putih. Pasal orang putih ambil dulu, ranggak dulu, habis dalam ranggak bawa. Habis lauk pergi. Habis pula jajah. Barulah kalau ada jodoh nikah. Faham? Bukan pasal gitu. Kita tengok kenang tanya orang, bukan bini orang lagi, pergi di rumah. Assalamualaikum, tubik ayah dia. Waalaikumsalam. Baju Melayu biru, sokok tinggi ayah. Faham? Kau nak mau? Ditanya. Nak mau orang bekeng. Orang kalahnya orang bekeng. Kata taklah saya ni duduk sekian-sekian nak minang anak makcik, kalau setuju apa semua saya buat mari mak ayah nak mari tanya dulu. Saya kerja begini. Tambah ikut pesen orang lening-lening, kasih dulu, erek dulu, ngata gawa saya ni jenis gini. Faham? Dia pun kabarlah tak boleh lah anak dia tunang dah begini-begini. Kita pergi rumah lain pula esok. Tak dan sebulan, garanti boleh. Esok pergi rumah sebelah dia pula. Dia tanya dah rumah sebelah tu orang lagi tak? Rumah sebelah tak lagi. Esok pergi pula. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Faham? Tu bik ayah dia. Gua ni cerita saya ni duduk sini kampung Pok Tuyu. Faham? Jadi anak makcik ni saya tengok 2-3 kali dah. Saya rasa tanya dah orang, bukan tunang orang. Jadi saya mari nak tanya-tanya kalau maknanya sudi nak jadi isteri, saya nak jadikan isteri, nak panggil orang tua mari masuk meminang. Tak? Dia kata tak boleh anak dia nak nikah esok sekarang dah. Dengan Tok Imam sendiri. Faham tak? Nampak? Pergi rumah orang lain. Dah rumah belakang dah. Rumah belakang tu ada seorang anak dara. Pergi esok pula. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tu bik mak dia gedek. Makcik, saya ni duduk kampung Pok Tuyu. Saya tengok anak makcik ni 8 kali dah masuk ni. Jadi saya nak tanya ni ada tunang orang kedok lagi. Saya nak masuk minang, kalau ada jadi sudi saya buat mari orang tua. Dia kata tak boleh, anak makcik ni gila. Tak berapa sihat. Nampak je macam ke betul tak dia apa sihat. Dah kalau gitu anak makcik gila, kita minang makcik pula. Tu dah dang sebulan memang boleh nikah. Tu cara yang betul. Dah dia kata tu panggil orang tua, tarik, mari bawa cici, bawa kain sepasang. Ada apa-apa. Lepas nikah apa semua baru kasih. Bawa pergi patah tu, pergi atas Bukit Bintang, mandi atas air terjun tu. Bawa sekayu, tu baru orang kasih. Faham? Tak usah bimbang. Boleh tak puasa gati dibuat bersama puasa Syawal? Maknanya satu puasa dua niat. Setengah ustaz kata boleh, tolong jelaskan. Pihak fatwa kata boleh tak boleh, ni bukan fatwa ustaz. Ini pendapat fuqaha. Jadi jumhur ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang afdalnya buat suku-suku. Jadi kita puasa qada dulu, lepas tu puasa Syawal. Faham? Tu jumhur ulama. Tapi sebahagian kecil daripada ulama mengatakan boleh buat sekaligus. Faham tak lagi? Jadi niat gini, saja aku qada puasa Ramadan esok hari serta niat puasa Syawal kerana Allah Ta'ala. Jadi bila esok kita puasa atas hari tu dapat selesai qada dan dapat dah sunat puasa Syawal, insya-Allah. Ini juga fatwa ulama fiqh. Jadi kita nak ambil paling afdal pandangan jumhur ulama, buat suku-suku. Tapi kalau nak buat sekaligus juga ada ulama fiqh yang kata boleh. Selesai masalah. Apakah hukum orang yang menjual makanan kepada orang yang tidak puasa? Jawabnya harus dan halal. Kita boleh jual makanan kepada orang yang tidak puasa, iaitu pada waktu malam. Boleh tak malam? Boleh dah siang hari tengok dulu. Kalau dia tak puasa tu uzur syar'i, boleh jual. Contohnya dia orang yang sangat tua ataupun sakit berat. Maka orang sangat tua sakit berat, dalam Quran kata boleh puasa, boleh tak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tak mampu berpuasa boleh tak puasa. Yang sakit berat boleh tak puasa, cuma bayar fidyah. Jadi orang tu kita jual makanan tidak haram. Apalagi uzur syar'i, orang tu tak puasa kerana dia uzur syar'i iaitu haid dan nifas.
Dia uzur haid. Dia dalam period, orang period ni dia tak wajib melakukan puasa. Setengah ulama kata haram dia puasa. Bahkan setengah ulama kata sunat dia makan, jangan imsak. Faham? Jadi kita jual pada orang ni tak haram. Tapi kalau kita jual pada orang yang tak puasa dengan tidak ada uzur syar'i dan dia nak makan makanan itu di siang hari, maka hukumnya haram. Tak boleh. Ada setengah-setengah kedai lah. Dulu dia buka, maknanya jual kepada orang nasi tengah hari. Pukul 11 buka, dia tak buka habis itu orang mari ikut belakang. Dan dapat pitih banyak dah. Masuk tahun 3 terbakar angus habis kedai. Jadi tak ada lagi sejarah daripada tahun 70-an kita dengar cerita-cerita orang tua dulu, tahun 80-an zaman kita gitu. Tak ada lagi orang sapa cleaning dia boleh jual. Melainkan semua bankrupt, muklih, jadi bajar habis. Pasal apa? Pasal cari rezeki yang haram. Tak ada lagi yang boleh bertahan lama. Habis lama 10 tahun, lepas tu terbakar habis. Kalau tak terbakar pun anak jadi isak dadah dan sebagainya. Kerana mak buka kedai jual ke orang tak puasa. Faham? Kerana rezeki itu rezeki yang sangat kotor. Anak bini mesti akan jadi mangsa kemudian hari. Faham? Apakah hukum betul ke mengaji buat tahlil untuk orang mati tak ada dalam nas Quran? Tolong selesaikan masalah ini. Betul. Memang tepat sekali, tidak ada nas dalam Quran iaitu baca talqin untuk orang yang mati. Kerana baca talqin ini daripada hadis. Kalau dia kata tak ada dalam Quran, betul? Faham tak? Memang tak ada dalam Quran, dia daripada hadis. Sebab itulah masalah talqin berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab 4. Kalau kita buka kitab fiqh muqarram, al-fiqhu ala mazahibil arba'ah, fiqh mazhab yang 4, maka mazhab Hanbali dengan Syafi'i saja yang mengatakan baca talqin. Mazhab Maliki dengan Hanafi tak sebut tentang baca talqin. Kerana hadis baca talqin, hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, hadis ini dhaif sanadnya. Faham? Jadi tak jadilah perkara ni perkara yang muafakat ulama-ulama. Tapi kalau kata nah tu tak ada dalam Quran tu, faham? Tapi benda yang tak ada dalam Quran tak mesti kita tak boleh buat. Contohnya baca doa iftitah ada dalam Quran. Ada tak? Tak ada. Baca tayat sebut dalam Quran? Tak ada. Dah mari mana? Daripada hadis. Faham? Kalau tak ada Quran, tak ada hadis, ijma'. Tak ada ijma', qiyas. Batu kita tengok di dalam surah masjid-masjid kita, tok guru suruh tepek di kepala masjid. Islam itu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nak suruh kita reti tu. Faham? Berapakah hisab nisab emas yang wajib dikeluarkan zakat? Berapakah kadarnya? Kalau dalam kitab-kitab fiqh lama dia pakai 20 miskal. Faham? 20 miskal. Tahu tak miskal benda? Benda miskal? Tak tahu. Miskal ni kalau kita orang panggil kita dah akak telefon. Dia panggil miskal. Tak? Tu bukan tu. Dah apa? Ni lain, timbangan Arab, miskal. Kalau gram sekarang lebih kurang 85 gram. Nampak tak? Kalau 1 gram itu sekarang RM100, kalau 85 gram berapa? Jawab. Tak sekolah itu? Keginyeti. Sekarang ni kalau 1 gram emas RM100, dah 85 gram. Mudah je kali 8,500. Jadi kita nak tahu dulu 85 miskal 85 gram itu berapa. Kita tanya kedai kata hari ni emas gram RM100 kali dengan 85, 8,500. Itu nisab emas. Jadi siapa yang ada 84 gram tak kena zakat. Orang yang sampai 85 cukup nisab. Nampak lagi? Mudah je lah. Adakah emas yang dipakai perlu juga dikeluarkan zakat? Bagaimana pula kalau dipakai secara gila-gila? Adakah dihadkan kadar bagi wanita yang ingin memakai barang perhiasan? Baik. Jadi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, emas yang dipakai lebih daripada had hukumnya haram. Walaupun asalnya halal memakai emas bagi perempuan, tapi lebih pada had jadi menyombongkan diri haram.
Bila haram kena zakat. Kena zakat. Baik, berapakah qadar orang perempuan boleh pakai emas? Hak kita sempat dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Fatani Qalibah Pondok Madrasah Darussalam. Masa tu dia kata lebih kurang, kita jumpa dia 6 tahun lepas. Orang perempuan, orang biasa macam kita sekarang ni 7,000. Nah, ini emas mahal lebih kurang 8,000 lah. Kalau orang miskin hak jenis terima wang isang tu 5,000. Maknanya kena pakai orang puan jangan sampai 7 atau 8,000 duduk tubuh. Sampai hak tu kena zakat. Faham? Nilai emas, nilai upah tak masuk, beliang, permata, intang tak masuk. Nilai emas saja. Dia gitu. Dah kalau pakai gila-gila tak kena zakat. Hari ni pakai sorak, minggu depan tukar sorak hak lain pula. Jadi bila hak duduk tubuh lebih kurang 7,000 saja tak kena zakat. Kena sekaligus tubuh 40,000 duduk tubuh. Hukumnya haram. Tak boleh. Dah apa haram? Banyak sangat. Dah kata halal kan, walaupun halal dah banyak jadi haram. Macam kita cari rezeki yang halal, kita pun beli beras, kita buat nak nasi, halal tak? Lepas tu kita makan 6 pinggang, haram ke halal? Cik jawab. Haram dah. Haram pasal beras curi dah. Perbuatan makan lebih tu haram di sisi syarak. Nampak ni? Mah tu halal bagi perempuan, pakai lebih tu agama marah, jadi menyombong diri. Lebih tu jadi haram. Bukan atas mah tu haram. Nampak? Adakah zakat mah perlu dikeluarkan setiap tahun bagi simpanan di bank dan digunakan untuk perhiasan? Jawabnya ada berlaku khilaf di kalangan ulama, jadi mudah. Jadi ada pendapat mengatakan kalau mah kita ada 100 gram, maka harganya 100,000 sekali je keluar zakat. Lepas tu kita dah buat kerja dah benda jadi simpanan saja. Lepas tu tarpang tak payah keluar dah. Satu pendapat lagi, tarpang keluar pula zakat. Tarpang tu keluar pula. Jadi taklid lah kaum mana kita nak taklid. Memang jenis kita ni taklid kau awak keluar sekali je lah. Pasal kita ni jenis tak berapa nak beri zakat ni. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya ada pendapat mengatakan demikian. Bukan makna kita keluar semua sampai habis kikis lah. Mah kita sampai tinggal nisab saja. Seorang yang dalam keadaan biasa tidak dikategorikan keluarga miskin, tapi bila dapat penyakit dan perlukan kos perubatan, dia tidak mampu bayar. Adakah ia berhak mendapat sumbangan daripada wang zakat? Ya. Dia ni pendapatan 1,000 sebulan. Kemudian dia naknya 900 je, dapat 1,000, maka dia bukan miskin. Tetapi dalam bab perlu berhajat, kerana sebab dia nak berobat perlu RM10,000, maka dia jadi hak asal tak miskin sudah pun menjadi miskin. Sebab hak qada yang dia cukup tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan telah menjadi tak cukup kerana ambil bahagian itu untuk perubatan. Maka boleh diberi zakat kepada orang yang seperti ini apabila tidak ada lebihan daripada kos perubatan untuk apa benda ni, kos hidupan sehariannya. Tapi kalau dia fiti banyak, kos perubatan 40,000 dia boleh bayar, dia ada lebih lagi daripada itu, maka dia tetap tak dapat zakat. Yang dapat zakat dengan dia bayar kos perubatan, maka tak cukup untuk belanja bulanan dia, maka dia dikira jatuh miskin. Anak yatim yang kaya tak berhak terima zakat. Siapa yang tanggungjawab menjaga mereka, mentadbir harta mereka? Memang pun anak yatim memang tak terima zakat. Sampai bila-bila tak terima zakat kalau atas nama yatim. Anak yatim boleh terima zakat atas nama lain, atas nama miskin, boleh terima zakat. Sebab kalau miskin ni, yatim lebih afdal daripada yang tidak yatim. Dia ni miskin tapi ada mak ayah, hak ni miskin tapi anak yatim. Afdal kita beri pertolongan, sedekah dan zakat kepada hak yatim. Itu keadaan. Baik, kemudian dia kata, dah kalau anak yatim ni harta dia siapa takbir? Faham dulu makna anak yatim. Anak yatim ni di segi istilahnya man la lahu abun, iaitu mereka yang tidak ada baginya ayah. Anak yang tidak ada ayah lagi, dan anak itu belum balik. Itu istilah yatim. Faham? Kalau mak mati bukan yatim. Ayah ada, mak mati, bukan yatim. Yatim ni ayah mati. Faham? Mak ada, tu yatim.
Syarat lagi pula mak ayah mati dan dia balik dah. Kalau tua dah tak panggil yatim waktu tu rais yatim. Tu lain tu. Jadi bila dia ni ayah mati, mak tak habis. Kalau tak ada toki, kalau ada toki tak habis dia, jaga dia. Toki tu siapa? Toki ni ayah benar bagi si ayah yang mati tu. Faham? Tak ada orang lain, ada adik-beradik tak habis harta dia tu. Faham? Tak ada adik-beradik, sebatang kara anak yatim piatu, mak mati, ayah mati, tembok di komuni hari tu. Adik-beradik tak ada, anak seorang tu buat sulung. Umpamanya tak ada anak beranak, tak jumpa dah waris-waris, maka wajib atas Baitul Mal lantik satu jawatan kuasa yang jaga anak yatim ni. Faham? Tak ada Baitul Mal pasal ni duduk di Jerman, di Itali. Orang Islam yang berdekatan wajib melantik dirinya untuk menjaga anak yatim ni. Faham? Anak yatim jangan main-main, kena keluar zakat. Bukan tu dia keluar zakat kalau dia ada harta. Budak kecil kena keluar zakat. Tapi wakil dia lah, penjaga lah. Kita ada anak kita baru lahir, bini kita mati, bini kita orang kaya, bagi saka bini. Faham? Jadi kita dapat lah, anak kita pun dapat. Jadi anak kita dapat 100,000 umpamanya. Anak kita baru umur 3 hari, mak mati, beranak ke dia. Dah harta mak banyak bertimbung, anak kita baru beranak, boleh tak? Boleh lah, harta buka akaun bank dia RM100,000. Faham? Kena keluar zakat lagi. Cukup setahun 100,000 tu kena keluar zakat. Padahal umur budak tu baru setahun, wajib kena keluar zakat. Jangan main-main. Dikira harta tu, harta budak kecil. Nampak tak? Kena keluar zakat pasal dia telah pun ada harta yang cukup nisab dan haul. Dah budak tu kena ngakak sendiri naik pas lagi di jabat zakat. Dah baru setahun. Penjaga tu lah. Maksudnya penjaga kita ni tak pergi dengar, tak pergi kat orang ngajar, tak tahu benda juga, tak keluar zakat anak ni. Soalan seterusnya, benarkah jasad Nabi tidak hancur kerana menunggu umat Nabi untuk menyempurnakan jasad beliau? Betulkah Nabi Daniel masih wujud? Jawabnya tak benar. Jasad Nabi ini tidak hancur untuk menunggu umat urus. Yang benarnya jasad para Nabi tidak hancur, hak tu saja. Tapi bukan tunggu umat urus, kerana jenazah para Nabi semua telah diuruskan. Faham? Nabi Daniel. Nabi Daniel. Cerita Nabi Daniel ni, dia bukan daripada hadis yang sahih, dia hadis yang dhaif. Jasadnya menunggu umatnya untuk datang menyempurnakannya, memang ada sebut, tapi riwayat ini dhaif dan termasuk Israiliyat. Israiliyat ni cerita Bani Israel yang asal agama Yahudi, lepas tu masuk Islam. Bila masuk Islam mereka suka bercerita. Nabi kata kalau orang-orang Yahudi masuk Islam, cerita mereka ini banyak pasal mereka pandai cerita. Maka cerita mereka sahabat-sahabat asal Yahudi ni jangan pakai terus dan jangan buang terus. Hak mana hak muafakat dengan agama ambil terima, hak mana ada fakat dengan agama tak sepakat tu. Jadi cerita maknanya ni umat Nabi Daniel menunggu-nunggu ini termasuk Israiliyat yang pada adatnya tidak munasabah dengan adat yang berlaku, dengan cerita yang berlaku. Jadi kita percaya atau tidak percaya jasad Nabi Daniel ni tidak masuk dalam perkara akidah. Cuma boleh kita bercerita saja kerana hadisnya dhaif. Faham? Kita boleh buat cerita saja, tak salah bercerita. Yang tak boleh cerita ni hadis maudhu', hadis rekaan, hadis dhaif, bukan tipu, cuma lemah. Dia tak masuk dalam perkara akidah. Saya sudah setahun kahwin. Saya ada isteri yang memakai tudung. Dulu dia berjanji selepas kahwin baru nak pakai tudung, tapi sekarang tak pakai-pakai. Adakah saya menanggung dosa? Saya sudah buntu, Ustaz.
Dia kata gini, dia sudah setahun berkahwin dan mempunyai seorang isteri yang memakai tudung. Isteri kata lepas kahwin nak pakai tudung, tapi sampai sekarang tak pakai tudung. Jadi aku pun pening pada juga ni. Mung pening tau, pening jugalah. Jadi dia kata dia ada seorang isteri yang pakai tudung, tapi isteri dia sampai sekarang tak pakai tudung. Hak mana semua ni? Berapa butir mu ambil ni? Faham? Jadi dia pun peling. Jadi takut gini kot, dia memang dah nak isteri yang pakai tudung. Dia pun lah khabar isteri dia, dah ni tak apalah, dah muda akan tudung lagi. Jenis minah rempik ni. Faham tak? Dia kata tak apa abang, kita kahwin ni pakai tudung. Nak bila kahwin pakai ni tak pakai tudung. Jawabnya, berdosa ke tak? Tengok dulu. Kalau kita biarkan dia keluar daripada rumah tak pakai tudung, kita berdosa. Tapi kalau dia tak keluar rumah, kita tak berdosa. Tak mau pakai tudung, tak boleh keluar rumah. Kita benarkan juga keluar rumah, kita menanggung dosa. Faham? Jadi wajib kena kurung sampai dia memakai tudung. Faham? Kena kurung. Kurung ngamuk. Lagu mana? Marah kita ni. Tak buntu dah. Menikahlah seorang lagi. Faham? Tak payah dah nampak keras-keras suruh pakai tudung tak mau. Mudah lah dah pakai tudung tak mau. Terpaksa kahwin seorang lagi. Hak pakai tudung. Faham? Betul pilih. Orang puan hak tak ada akal, tak apa lah. Ada hal nikah aku, ada hal aku balik lari rumah mak aku. Orang puan ni hak pasal bodoh. Dia tak fikir suami dia derhaka tu, akhirat tu jadi lagu mana. Hak lepas-lepas hak derhaka ke suami, mana dia jadi baik. Soalan terakhir surah Fatihah ada 7 nama. Salah satunya As-Sama'ul Masani. Surah Al-Fatihah juga dibaca untuk segala niat, dan ia merupakan ruqyah jampi yang benar. Berilah Ustaz terangkan apakah maksud As-Sab'ul Masani dan bagaimana maksud dibaca untuk segala niat. Baik, betul lah dia kata ada 7 nama, dan ada lagi hadis yang meriwayatkan lebih daripada 7 nama. Fatihah dan Alham, 2 nama yang paling popular. Orang baca Fatihah kali, orang pun akan baca. Mak rempit boleh baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kerana nama Fatihah paling popular. Nama kedua masyhur dengan surah Alham. Kita pergi kat budak-budak duduk repak apa semua biar patah, suruh baca semek, cuba baca Alham kali, semek tu akan boleh baca Alhamdulillahirabbilalamin. Tapi dia boleh baca. Faham tak? Sebab dia tahu nama 2 ni, surah Fatihah dan surah Alham. Lebih daripada itu biasanya orang tak tahu, melainkan orang dengar orang ngajar. Faham? Kalau kita baca sekali gak surah Ruqyah. Ruqyah surah mana pula ni? Tu imam babah. Faham tak? Sebab ni orang mengaji saja. Tu imam tak mengaji, balik awal untuk tu imam. Tak percaya teh tu imam sekali. Nah, tu imam aja kat kita sekali Sab'ul Masani. Tu imam nampak? Dah dia dengar. Sab'ul Masani. Nampak? Dah aja dengar. Nah, pasal dia tak dengar, tak belajar. Sab'ul Masani, Sab'ul 7 Masani berulang-ulang. Pasal apa dia panggil Sab'ul Masani? Disebut dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, di antaranya dengan sebab dia itu diulang-ulang hari-hari. Dalam satu rakaat, dalam satu hari kita ada 17 rakaat, maka kita baca 17 kali Fatihah. Orang ulang acak no surah dia. Tapi jarang kita dengar orang baca surah Al-Kahfi atau surah Yasin 17 kali sehari. Jarang. Melainkan seminggu sekali atau setahun sekali 10. Tapi kalau Fatihah 17 kali sehari. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau kita tak baca Fatihah, jadi tak sah sembahyang kita. Itu maksud Sab'ul Masani. Dan surah yang dibaca untuk segala niat, maksudnya surah Al-Fatihah inilah surah yang kita boleh buat untuk kita berniat. Kita baca surah Fatihah, kita tiup di anak kita niat nak suruh lari syaitan hak duduk ganggu dia tadi. Tu contoh. Kita tengok orang gila pula ngamuk, kita baca Fatihah, kita tiup ke dia niat suruh dia sembuh daripada gila. Itu maksudnya untuk segala niat. Kemudian kalau seorang itu tersalah mengeluarkan mani pada bulan puasa di siang hari, maka batallah puasanya dan kena qada dan kena fidyah dak. Dia tersalah keluar mani. Umpamanya dia ni katakan kalau sengaja batal puasa, tak sengaja tak batal lah.
Umpamanya dia tertengok, dia tertengok, dia kerja postman, dia tahu surat dalam kampung, faham? Dalam kampung-kampung ni orang mandi telaga luar, faham? Ada lagi telaga luar ni nak mandi biga tangga gitu je, debu nak anak dara, faham? Duduk sabun dia pun siapa postman, postman dia tu bukan rumah ni 008, anak dara tak kata rumah kita lah, faham? Dia pun ada surat, anak dara pun bila ambil surat tu selarah kain, faham? Postman pun keluar mani, tu tak batal puasa, tak sengaja, faham lagi contoh nak suruh faham. Kalau sengaja tu faham lah. Jadi bila tidak sengaja tak batal lah puasa, faham? Kalau sebenarnya ayam sampai putus kepala sah ke tak? Boleh makan atau tidak? Jawabnya boleh makan sembelih ayam putus kepala. Yang tak boleh makan putus sayap saja. Putus sayap tak boleh makan. Dan lagu mana hukum? Makruh kalau disengajakan. Sengaja kalau kerak ayam putus kepala, makruh kerana keji rupa perbuatan. Tapi sah. Yang comelnya, yang ahsannya, yang comel kita potong hingga 2 orang tadi putus dan masih tinggal baki tekok. Jadi tak nampak keji sangat. Tapi kalau bahan putus gitu sengaja makruh, sah boleh makan. Faham lagi? Boleh makan. Bacaan murattal, bacaan yang macam mana ustaz? Tunjuk contoh apa makna murattal. Bacaan macam mana? Murattal. Bacaan biasa-biasa. Dia bacaan murattal ni bacaan bertajwid. Nampak? Tetapi dengan qadar yang cepat. Faham tak? Dia qadar hak berlagu tu innal-ladzi. Tu bukan murattal. Murattal ni bacaan yang tepat mengikut hukum tajwid dan cepat-cepat. Innalladzina amanu, tu murattal. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu murattal. Jangan lambat-lambat orang ngaji belagu tu. Jadi kalau orang yang nak belajar Quran, dia dengarlah bacaan murattal cepat mana. Jangan dengar orang baca taranum. Faham? Taranum kita dengar melanjut-lanjut kita tak dang. Jadi dengar orang baca murattal, cari CD, cari kaset bacaan murattal, kita pun tengok Quran dia baca, kita mudah nak perbetulkan. Kita pandai dah lain nak dengar taranum lagu gini. Tahap Quran, baca Quran ada berapa jenis? Sebab ada orang baca laju dan ada baca perlahan. Tahap manakah yang paling molek? Jawabnya Nabi sebut dah dalam satu hadis yang boleh dihukum, dipakai hukum untuk banyak perkara. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu sederhana. Jadi kata sahabat-sahabat yang meriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi ni bila baca Quran di dalam sembahyang, cepat tidak, laju pun tidak. Jadi itu bacaan Rasulullah. Ibn Abbas kata orang yang laju perlahan Rasulullah, orang yang perlahan laju Rasulullah. Jadi kalau perlahan sangat baca, ada orang ngatuk mata belakang. Sabbihisma rabbikal ladzi. Sudah makmum. Itulah makmum nak berok. Dak rokok kici. Hak laju sangat macam tarawih baru ni. 2 orang pada lelah belakang. Dah makmum belakang tu umur 78 dang komini hari tu. Dan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waktu bi'in hala mujur tak mati. Tu laju doa selalu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah belakang. Belakang maliki yaumiddin ada kejar. Tak boleh juga gitu. Pertengahan Nabi baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pertengahan. Faham?
Apa-apa pun hak Rasulullah dia yang terbaik. Bila bacaan Rasulullah pertengahan tak laju tak degah, maka itulah bacaan yang terbaik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi